Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang bahagia Datuk Paduka Amat Datuk Syekh Mahmud Naim, penasihat program Malam Cinta Rasul sempena Karnival Hari Penyayang Yayasan Sultanah Bahiyah. Yang bahagia Ustaz Haji Idrus Ahmad, Pengurusi Mahat Tafiz Sintan, Ustaz Azhari Yusof, pengarah program. Yang dirai dan dimuliakan para asatizah Habib Nail bin Tahir, Habib Muhammad Al-Mahdali, Syekh Mahmud Al-Wasabi, Ustaz Jafri Al-Mahmudi. Semua ai di belakang. Para mursyid, para muhibbin, para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setinggi syukur kehadrat Allah SWT di atas keizinan kita berkumpul dalam program yang sangat mulia pada malam ini. Alhamdulillah. Dulu kita buat dalam stadium, ni kita keluar di luar pula. Lepas ni akan bertebaranlah program-program kebaikan di seluruh negeri Kedah Darul Aman, insya-Allah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, barang siapa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali sahaja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersalawat kepadanya sebanyak 70 salawat, maka perbanyakkanlah seorang hamba dalam membacanya. Justru selain melunakkan hati dan jiwa kita dengan lantunan salawat, majlis malam ini kita harap dapat membawa 1001 rahmat dan barakah untuk kita semua dapat jalani kehidupan di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam keredaannya. Kita juga mendoakan negeri Kedah Darul Aman ini sebagai ibu pertiwi kita semua akan terus dilimpahi nikmat kemakmuran dan kesejahteraan siang dan malam bagi seluruh rakyatnya. Kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kedaulatan pemerintah kita, ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah Kedah beserta seluruh kerabat diraja untuk terus bersemayam di singgahsana diraja dengan penuh kemuliaan, keselamatan dan kesihatan yang berpanjangan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, negeri Kedah Darul Aman ini telah dilimpahi dengan pelbagai keberkatan. Bermula begitu lama, 700 tahun sebelum Masihi, negeri kita ini telah dianugerahkan galian besi sehingga dikatakan segala jenis senjata tajam yang digunakan pada zaman awal tamadun manusia ini semuanya datang besi itu dari Kalaha. Kalaha itulah Kedah yang kita duduki sekarang ini. Berlanjutan industri besi di Kedah Darul Aman ini sehingga 1700 Masihi. Kira-kira industri besi di Kedah ini wujud 2400 tahun lamanya. Ditemui di seluruh corok rantau negeri ini. Relau pelebur besi sampai ke Tasik Pedu, sampai ke Sik, dan paling banyak sekali ialah di sekitar Gunung Jerai. Yang kita dapat lihat di Sungai Batu itu ada tuya. Tuya ini ialah seromong asap kepada relau tu. Ada 2 juta batang tuya di Sungai Batu. Ada satu bandar di Perancis. Bandar itu dinamakan Bandar Tuya kerana ditemui 2 batang tuya. Kita ada 2 juta tuya. Tuan-tuan sekalian, hebatnya Kedah Darul Aman ini sepanjang sejarah sampailah kepada kita. Kita nak hebatkan sekali lagi Kedah Darul Aman ini di zaman kita ini. Boleh tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan sekalian, silih berganti kepercayaan
pegangan daripada zaman sebelum Masihi, datang agama Hindu, datang agama Buddha, datang etisme. Orang menyembah nenek moyang. Macam-macam agama. Tuan-tuan sekalian, akhir sekali, sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, orang-orang Melayu, orang-orang Kedah, Darul Aman, ialah nikmat Islamnya pemerintah kita. Islamnya raja dan seluruh isi istana. Maka seluruh rakyat turut menjadi Islam. Dan turun-temurun kita pegang Islam itu. Sampailah sekarang ini. Bermula 1136 sampai sekarang ini, kita semua umat Melayu, Cina, India, apa bangsa sekalipun yang ada di negeri Kedah ini telah diangkat dan dimuliakan dengan Islam. Mari kita jagalah kemuliaan ini, jangan sampai hilang. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan sekalian, raja yang pertama masuk Islam memakai gelaran nama Sultan Muzaffar Shah tahun 1136. Para da'i, para pendakwah yang membawa kemuliaan ini kepada kita, Syekh Abdullah Al-Qumairi atau Syekh Abdullah Al-Yamani, utusan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdad. Mereka ni orang Yaman, mengislamkan raja dan rakyat negeri Kedah Darul Aman. Beliau bertapak di Nusantara ini. Negeri Kedah adalah kediaman, sehinggalah beliau meninggal dunia di Gunung Jerai. Pada masa itu, sebuah pulau dikenali sebagai Pulau Serai, Gunung Jerai. Berkat daripada keislaman ini, Kedah telah menempa nama sebagai negeri yang hebat, yang diidamkan oleh sekalian penjajah dan penakluk Siam, Aceh, Portugis, Bugis dan British, termasuk Jepun. Semua orang mengidam negeri kita ini. Lepas tu baru ni mereka pulun sangat. Jangan kata kau. Tak boleh kata tau. Cerita saja. Bagaimanapun, dengan perjuangan para pahlawan juga terdiri para ulama seperti Tunku Kudin alias Syed Zainal Abidin, Syed Zainal Abidin namanya, Tunku Muhammad Sa'ad, Tok Muhriz Al-Syahid Syekh Abdul Samad Al-Falim Bani, seorang tokoh tasawuf yang gugur di Bantrap, Singgora ketika mempertahankan Kedah Darul Aman, serta ramai lagi kedaulatan pemerintah kita terus utuh sampailah ke hari ini. Kesultanan kita, Kesultanan Kedah Darul Aman ini adalah kesultanan yang paling tua di dunia, terus bertahan daripada susur galur yang tidak pernah putus dan berubah. Alhamdulillah, kita terkenal sebagai pusat pengembangan ilmu-ilmu Islam menerusi sistem pondok yang kekal sampai sekarang ini. Ada setengahnya telah dimodernkan, tapi kaedah pengajaran secara mengadap tuan-tuan guru daripada kitab-kitab lama dan kitab-kitab baru terus kekal sampai hari ini. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem pendidikan sebahagiannya turut berubah dan sebahagian institusi menjadi pondok moden, mahat tahfiz, kolej dan universiti. Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah hari ini menjadi pusat Cordoba of Kedah sebagai manifestasi usaha dan komitmen kerajaan negeri untuk Kedah kembali menjadi pusat keilmuan Islam di rantau ini. Program Cordoba of Kedah ini kita akan jadikan asas untuk nilai-nilai kecemerlangan dihayati oleh masyarakat sebagai teras gaya hidup atau the way of life bagi umat Islam contemporary. Tuan-tuan sekalian, penganjuran majlis selawat ini adalah sebagai
sebahagian amalan untuk kita semarakkan semula sunnah dan gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan paling utama kehidupan kita. Menyemarakkan nilai-nilai kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya yakin akan membangkitkan semangat kita semua untuk menjalani kehidupan sebagai umat yang progresif, berdaya saing, pada masa yang sama tetap mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang paling penting dalam zaman yang penuh pancaroba dan mencabar ini. Kita umat Islam haruslah punya daya tahan, punya jati diri, kecekalan untuk terus bergayut, berpaut pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah pada satu peringkat jika kita terpaksa menggigit ajaran ini dengan gigi geraham kita akan lakukan bersama-sama insya-Allah. Sekarang ini memang banyak cobaan-cobaan, usaha-usaha untuk melondehkan sedikit demi sedikit ajaran Islam dengan pelbagai tuduhan-tuduhan yang terangkum di dalam serangan Islamofobia, menakut-nakutkan orang dengan Islam. Sebahagian besar masyarakat Kota Raya terpengaruh dengan da'ayah-da'ayah bahawa apabila Islam diamalkan, maka kemajuan dan kehebatan dunia ini akan hilang daripada kita semua. Tuan-tuan sekalian, ini adalah ajaran-ajaran songsang, bertujuan untuk menjauhkan kehidupan umat manusia daripada ajaran Islam. Sebab itulah saya kata, kena ada jati diri, kena ada ketahanan diri, kena ada kesanggupan untuk menggigit ajaran ini dengan gigi geraham. Kita tidak akan lepaskan sekali-kali ajaran yang telah memuliakan kita dan nenek moyang kita ribuan tahun lamanya. Boleh tuan-tuan? Bersedia tak tuan-tuan? Sungguh ni? Berlari jaga. Saya yakin sebagai hamba yang lemah, yang mudah hanyut dengan pelbagai cabaran yang ada di sekeliling, kita perlukan pengisian kerohanian daripada program-program seperti ini. Inilah penawar bagi kekalutan jiwa yang sememangnya tidak mudah untuk kita tangani, dan kekalutan jiwa ini dihantar kepada kita menerusi semua saluran yang boleh setiap hari, setiap ketika, khususnya untuk menyerang generasi muda kita. Tuan-tuan sekalian, haruslah menyedari hal ini dan bersedia untuk menghadapinya. Tuan-tuan sekalian, jangan ada pihak yang rasa sombong dan takbur untuk meremehkan program-program seperti ini. Kita bukan sekadar menyanyi dengan melantungkan selawat, tetapi mengubat jiwa yang selalunya parah dengan godaan hiburan, hedonisme yang sentiasa ada di sekeliling kita, sehinggalah ke dalam rumah dan ke bilik tidur anak-anak kita. Bagi pihak kerajaan negeri, saya akan terus menyokong penganjuran program-program yang baik dan bermanfaat, terutama dalam pembangunan modal insan di kalangan generasi muda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Malam Cinta Rasul, Himpunan Belia Bersalawat Negeri Kedah Darul Aman untuk kali yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.